Orang ibu tu dah sangat stres, dia tak tahan, dia sanggup tengking anaknya depan customer. Biasanya manusia dia nak marah, dia nak apa pun, biasanya dia boleh tahan ya. Lebih-lebih lagi dalam kedai berniaga mencari rezeki depan customer. Namun kita lihat mungkin ya, satu kisah yang berlaku betul-betul di hadapan saya. Minggu lepas kebetulan saya ada urusan sedikit di bandar. Saya singgah di sebuah mart, di sebuah kedai untuk membeli barang. Ketika saya masuk dalam kedai itu, seorang ibu yang sedang bertugas di cashier, sambil-sambil bertugas berniaga menjual melayan customer, dan beliau juga mengajar anak menyiapkan tugasan lah PDPR. Masa saya masuk tu, orang ibu tu sedang menerangkan kepada anak dia matematik, subjek matematik calculation keluar berada di kaunter. Anak dia tak faham agaknya mungkin lah Jadi tanya lagi ibunya, dan ibu dia dah stres Ibu dia dah mungkin tak tahan lah dengan banyak kerja nak layan customer perlu mencari rezeki kita. Dan ibunya menengking anaknya di kaunter mart ataupun kedai itu depan beberapa orang customer, dan saya salah seorang. Saya berada di depan tu. Ketika itu saya sedang membuat pembayaran barang yang saya beli, dan tengok seorang ibu tu dah sangat stres, dia tak tahan, dia sanggup tengking anaknya depan customer. Satu perkara yang kita perlu fikir, biasanya manusia dia nak marah, dia nak apa pun, biasanya dia boleh tahan Lebih-lebih lagi dalam kedai berniaga mencari rezeki depan customer. Mungkin ibu ini dah stres sangat, dah tak tahan sangat dalam keadaan yang mungkin terkesan, terbeban banyak perkara, perlu meneruskan mencari rezeki. So dengan tugasan anak ini memahami bahawa masyarakat dalam keadaan yang agak membimbangkan dari segi kesihatan mental, stres. Sedikit cadangan saya kepada ibu bapa. Ya, PDPR ni penting, anak belajar penting, kita cuba bantu sebaik mungkin. Alhamdulillah dengan penuh integriti. Tetapi ada satu perkara yang lebih penting adalah kesihatan mental emosi kita Tidak ada guna juga sebenarnya kalau dalam keadaan yang kita nak mengajar membantu anak kita, sehingga kan kita dalam keadaan yang stres, come out dengan mungkin tindakan-tindakan yang boleh merugikan, membahayakan kesihatan mental kita, keluarga kita. So kena cuba banyak tip-tip sekarang dikongsikan. At least mungkin boleh jumpa dengan kaunselor, guru bimbingan. Kalau pejabat agama pun mereka ada menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh kita sekurang-kurangnya kita dapat meluahkan. Manusia apabila ada masalah, at least bila dapat meluahkan, berkongsi, dan ada sedikit suggestion yang dapat orang kata maintenance kehidupan, insyaAllah kita akan lebih okey. Tak perlu kita nak menganggap PDPR ni perfect, sempurna macam face to face pembelajaran di sekolah. Tidak dia PDPR ini sangat berbeza. So ambil pada kadar yang sebaik mungkin dengan penuh integriti, ambil pada kadar sebaik mungkin, cuba lakukan pada kadar sebaik mungkin, pada kadar yang kita mampu, yang kita boleh pada ketika itu. Dan satu ni, jangan kita banding-banding anak orang tu hebat, anak orang tu dipuji. No, different. We are different. PDPR, we are different. Kita cari makan cara berbeza, keadaan situasi kita, demografi kita berbeza, keadaan rumah berbeza. So ambil pendekatan yang lebih tenang, yang lebih okey, yang lebih baik. Apapun kita tidak mahu sesuatu perkara itu dia mendatangkan mudarat kepada kehidupan kita. Dalam dunia ini tidak ada guna nak lakukan sesuatu kebaikan dia datang bersama dengan keburukan. Tidak boleh Kita nak membantu anak kita pada kadar yang keadaan kita selesa. So anak-anak pun mungkin dia terpaksa tanya banyak kali sebab memang dia dalam keadaan dia tak faham, tapi bagus dia nak belajar. So kita kena cuba ikhtiarkan pada kadar mood saya nak ulang sekali lagi, kita ikhtiarkan pada kadar mood yang kita mampu. Jangan sampai mengganggu gugat kesihatan mental kita, insyaAllah. Banyakkan teruskan berdoa, memohon kepada Allah dipermudahkan urusan. Yang paling penting adalah kita dapat kawal diri kita agar tidak ada perkara-perkara negatif yang merugikan kita, yang mendatangkan penyesalan kepada kita.